Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita masih dapat meneruskan perkongsian bahasa Arab. Dan insya-Allah kita dah sampai muka surat berapa ya? Ingat? Masuk muka surat 21, Ustaz. 21. Oh, banyak dah tu. Banyak perkataan dah dapat dah tu ya, kita semua. Muka surat 21. Sebelum tu saya ingatkanlah ya, prinsip-prinsip dalam membina ayat, membuat ayat atau membina ayat dalam menggunakan perkataan-perkataan bahasa Arab. Ingat isu utama kita ialah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Okey. Ni jumlah Okey, baik. So pelajaran ni kita akan bincangkan banyak kepada masalah mubtada dan khabar. Okey. So kita dah belajar tentang hadza, kita dah belajar tentang man, siapa apa lagi kita belajar? Sekejap hadza, kita dah belajar tentang ma hadza. Kita dah belajar tentang man hadza. Okey. Kita dah belajar tentang ahadza. Kita dah belajar juga tentang jawapan kepada al-istifham, hamzatul istifham. Ya, jawapan kepada hamzatul istifham. Faham tak apa yang saya sebut ni? Semua. Faham, Ustaz. Okey. Faham, saya boleh teruskan. Tak faham, tanya ya. Okey. Kemudian kita dah belajar tentang man. Okey. Okey. Mazalika. Okey, kita belajar tentang zalika. Kita dah belajar lagi apa dia? Okey. Okey. Belajar tentang ni Tengok ni, perhatikan ni. Itu walaupun dah dapat 21. Okay. So, saya nak tanya. Okey, ni pemula tanya lah ni. Soalan. Okay. Okey. Siapa nak jawab soalan pertama? Soalan belum keluar lagi. Ada tak? Sedia untuk jawab soalan pertama berkaitan dengan pelajaran yang ketiga. Ad-Darsus Tsalits. Ada tak?
Kan kalau tanya memang tak ada lah kan. Dah lah Ustaz, nak tanya apa ni? Akak sedia jawab tak? Itu jawab, itu soal jawapan dia tu. Tak perlu Ustaz, tanya dulu. Cuba. Bersedia je Ustaz. Okey, bersedia je. Okey, baik. Okey. Saya tanya daripada bawah lah ya. Kat Saya lah tu. Okey. Apa perbezaan antara ada alif lam dan ada tanwin? Satu antara sebab. Alif lam rumah itu Hmm. okey, baitun sebuah rumah. Okey, baik ya. So dekat sini Dah, ada perkataan, okey dah. Okey. Baitun, kita tengok kat sini baitun nama benda lah, nama sesuatu nama isim kan. So asal dia baitun lah. So bila kita nak, dia adalah satu nama yang umum, rumah, sebuah rumah. So mana-mana rumah pun boleh jadilah kan. Tapi al-baitu, rumah itu kan, itu kita kata khusus. So dekat sini adalah umum. Baitun bila tak ada alif lam itu adalah sesuatu kata nama umum. Al-baitu adalah kata nama khusus. Ingat ni baitun tanpa alif lam, ada tanwin. Dia nama adalah satu kata nama umum. Al-baitu ada alif lam, itu adalah satu nama khusus. So kita kata tadi sebuah rumah, rumah tersebut atau rumah itu. Okey. Ini kita dah bicarakan juga. Okay. Bila dia jadi rumah itu, al-baitu, so kita tahu bahawa ini adalah jenis daripada isim ma'rifah. So saya ingatkan juga, mubtada tu, perhatikan kat sini, mubtada dia mesti isim ma'rifah. Apa maksud isim ma'rifah? Benda atau sesuatu yang dikenal pasti. Sesuatu yang dikenal pasti. Catat kat situ ya. Okey, itu makrifah. Apa itu nakirah? Itu isim nakirah, ini isim makrifah. Apa itu isim makrifah? Adalah sesuatu sesuatu kata nama yang dikenal pasti. Kemudian isim nakirah adalah sesuatu kata nama yang tidak dikenal pasti. Ini beza dia. Okey. Isim makrifah. Dah belajar kan sebelum ni? Dah Ustaz. Okey. Kata nama yang dikenal pasti. So dalam bahasa kita adalah itu, ini bila kita ada alif lam tu. Kalau ini tu tak adalah, itu tu tak adalah kan. Okay. So nakirah lah kata nama yang tidak dikenal pasti. Ini beza dia lah. So ingat So bila kita nak sesuatu, kata ini adalah sebatang pen. So kita tak boleh kata hadha al-qalamu. Kecuali kita nak kata, kalau kita kata
Hadzal qalamu artinya pen ini. Kalau tambah alif lam dia jadi pen ini. Kalau kita kata hadzal qalamun, ini adalah sebatang pen. Okey. Dah faham dah tu ya? Okey, bagus satu. So baik. So berkaitan dengan khabar. Okey, so kita dah kenal pasti isim makrifah yang kita dah kenal pasti buat dia sebagai mubtada adalah satu isim isyarah. Satu ialah ni dipanggil sebagai mu'arraf bi'al. Ya. Diletakkan alif lam muta'arif. Alif lam lah. Ya, letakkan alif lam untuk dikenal pasti. Okey, letakkan alif lam untuk dikenal pasti. Asalnya macam inilah qalamun. Kan? Tapi nak kenal pasti, okey, pen itu pen tersebut, kita letak je alif lam. Bila kita alif lam, kita jadi dia akan kedudukan dia dalam ayat dia menjadi mubtada. Okey. Okay. Sebelum ni kita dah belajar tentang antaranya ialah huwa. Huwa ini belum belajar lagi lah, tapi kita dah belajar dulu. Pengajian yang awal dulu kita belajar huwa. So huwa ni juga adalah isim daripada jenis isim makrifah. Kenapa kita nak tahu pasal isim makrifah tak makrifah ni? Untuk mana yang kita nak guna sebagai mubtada, yang mana sebagai khabar. Okey. Nah, itu tujuan dia lah. Baik. So kita akan belajar dekat sini pula tentang apa itu, macam mana perkataan maksurun ini dibina. Maftuhun sebagai khabar ini dia dibina. Okey, baik. Macam mana perkataan waqifun dibina. Ya, macam mana perkataan jalisun dibina. Okey. Kemudian kita akan belajar juga perkataan jadidun. Qadimun saya rasa saya dah bersebut dah ni. Kan? Dah. Ini ya. Ingat ya. Okey. So ini kita dah pelajari dululah itu hari. Okey. Yang mana bagaimana pembentukan ayat itu. Okey. Ayat. Okey. So kalau kita tengok balik. Okey. So bukan semua perkataan tu kita boleh buat macam tu lah. Ini panggil sifat musyabahah. Boleh tengoklah sifat musyabahah macam mana. Ya. Macam mana sifat musyabahah. Ini jenis pembentukan dalam perkataan. So beza ya pembentukan ayat dengan pembentukan perkataan. Okey. Okay, saya buat dulu bahasa Melayu dululah untuk kita faham. Kan? Ya. So antara ni kan. Bezakan ya. Apakah itu ayat, apa itu kejumlah, apa itu kalimah. Baik, kita tanya dululah. Mesti dah tahu dah ni semua dah belajar kan. Okey. Ni Kak Jamaliah kan, Zulia Natasha ni kan? Ya Ustaz. Ustaz, saya dah 3 minggu tak masuk kelas Ustaz. Baik Kak. Okey, kalau Kak. Saya sakit 3 minggu. Okey. Oh, Masya Allah. Syafakillah. Semoga Allah SWT berikan kesembuhan. Okey. Okey, baik. Kita tanya Kak Zaidah lah. Tak apa Kak, tak apa. Tapi Kak Zaidah. Okey, Kak Zaidah. Ya Ustaz, saya cuba Ya. Baik Kak. jawab ke tidak. Okey. Persoalan, apakah perbezaan antara berikan saya apa itu kalimah, apa itu jumlah?
Apa erti dia? Apa erti kalimah? Apa erti jumlah? Jumlah tu ayat. Hmm. Betul kan? Okey. Kalimah tu perkataan tu. Betul? Satu-satu. Perkataan Hmm. satu-satu. Betul. Baik, okey. Terima kasih, Kak. Okey, baik. Kalau kita tengok dekat sini, So, perempuan tengok dekat sini. So, bila kita kata masjid, kan? Besar. Cantik. Jauh. Kan? Patah. Okay. Dia apa lagi? Rumah. Okay. Okay. So, ini semua bila saya sebut masjid besar, cantik, jauh, pen, patah, rumah. Kan? Ini semua adalah perkataan. Baik. So, sekarang ni, ini lagi ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, dua. Okey. Patah. Oh, semua nampaklah perkataan-perkataan yang saya sebut. Nanti saya akan bincangkan yang tadi saya katakan tu. Baik. Okey. Ummu Anisah. Ya, Ustaz. Okey. Apa bahasa Arab apa erti besar? Apa erti besar? Apa Kabir. dalam bahasa Arab? Kabirun. Kabirun. Okey. Kabirun. Baik. Terima kasih. Oh, kita cari lagi orang. Okey. Seterusnya ni kabirun. Okey. Kak Zubaidah. Ya Ustaz. Apa bahasa Arab panggil cantik? Jamilun. Okey, baik. Jamilun.
Terima kasih Ustaz. Lama Kak. Saya tak letak baris dah ni semua ya. Perempuan boleh tengok kat sini, saya dah tak letak baris, perempuan dah boleh sebut tu dengan betul. Okey. Seterusnya. Kak Siti Ruqyah. Kak Siti Ruqyah. Saya Ustaz. Apa orang-orang cakap jauh? Jauh. Jauh pun tak tahulah Ustaz, belum belajar lagi kan. Nanti kita cari dulu. Senang yo, belum belajar. Senang yo. Iyo, jauh tak ada. Kalau yang pen tu patah tu ada lah Ustaz. Ba'idun lah Ustaz. Bantu. Ba'idun. Iya. Bantuan Ba'idun. Oh, ada talian hayat. Ada dalam Jauh buku Siti. Ba'idun qaribun. Nampak semua dah pakar-pakar dah sekarang ni. Masya Allah. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey. So kena kuasai sebab kita nak kuasai macam mana nak. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tak kuasai perkataan, tak boleh ya. Mesti nak kena kuasai perkataan bahasa Arab. Okey, seterusnya. Dia spare, dia simpan je lah perkataan patah tu. Okey, Sakinah. Ya, saya. Okey. Baik. Pen. Qalamun. Okey. Ma jam'u qalamin? Aklamun. Aqlam. Baik. Aqlam. Okey. Okey, Sumaman. Tengok dulu. Kak Rosedah. Kak Rosedah. Okay. Okay. Are you ready? Okay. Masjidun. Masjidun. Saya lagi jawapan. Okay. Ma jam'u masjidin? Al-masjidu. Salah, khata. Ma jam'u masjidin? Masjidun al-masjidu. La, khata. Apa dia? Dah tolonglah ni. Dah bagi talian haliat. Masajidu. Masajidu. Okey. Okey. Kena kuasai ya, kena kuasai. Kita belajar bahasa Arab, kita kena kuasai. Okey. Tengok lagi. Siapa lagi? Kak Romaini. Ya Ustaz. Okey. Okey. Ma'aksu kabirin. Aqsu صغير. Aksu saghirin. Jayid. Mumtazah. Okey. Suma. Okey. Kak Ani Cik Wai. Kak Ani Cik Wai kita. Saya Ustaz. Okey. Baik. Ma'aksu ba'idin. Ba'idin. Maksu. Ain. Aksuhu. Aksuhu. Aktu jamak kan Ustaz? Aksuhu qaribun. Aksuhu qaribun. Okay, betul Ustaz, lawan kan?
Betul, betul, betul. Ah, betul. Akas, Alhamdulillah. alhamdulillah. Akas tu lawan, jamak tu apa? Jamak Jamak lah. tu. Jamak tu jamak lah. Okey. Okey. Tukarlah Kak, Ustaz. Kak Mahani. Kak Mahani kita. Oh, Kak Mahani Mansur. Okey Ustaz. Ya, okey, Kak. Okey. Apa bahasa Arab panggil patah? Maksurun. Maksurun. Ma jam'u maksurun? Mana belajar lagi, Kak? Itu je jawapan dia. Itulah dia tak jumpa. Ustaz ni saja je. Okey, Kak. Maksurun. Baik. Mumtazah. Okey, Sumaman. Okey, Kak Kamalia kan? Ustaz, maksurun tu ada jamak dia ke Ustaz? Tak ada. Saya dah sebut tadi tak ada Ada. belajar. Tu lah. Okey. Ada jamaknya ada tapi kita belum belajar. Okey. Untuk pengetahuan aja Ustaz. Okey, baik. Okey, Kak Kamalia. Ya Ustaz. Okey, Kak. So, rumah bahasa Arab. Baitun. Ma jam'u baitin? Jam'uhu buyutun. Naam, mumtazah. Buyutun. Okay. So sekarang ni perempuan, yang kita ada ni dipanggil apa sebagai apa? Dia panggil sebagai kalimah, perkataan. Okay, perkataan. Okay, so dalam perkataan ni, semua perkataan-perkataan ni, ya, dia panggil sebagai perkataan yang nakirah, umum. Okay, baitun umum, maksurun umum, qalamun umum, ba'idun umum, semua umum. Ya. Dalam perkataan-perkataan ni, ada yang sifat. Ada nama benda, ada nama sifat. Masjid nama benda. Kabirun ni sifat. Jamilun ni sifat. Ba'idun ni sifat. Okay. Maksurun ni sifat. So saya nak nampakkan kepada kita, ada benda yang kata nama sifat, ada kata nama benda. Okay. Sifat macam kita katalah. Okay. So kita kata kat sini. Okay, baik. Saya tanya lagi sekali. InsyaAllah sekarang ni kita nak buat jumlah pula. Okay. Nak buat jumlah. Okay. So sekarang saya nak panggil bermula macam tadi jugalah. Ya. Kita nak suruh buat jumlah pula. Okay. Oh, kita dah tahu ni perkataan kan? So kita nak buat ayat lah. Okay, jumlah tu ayat kan? Baik. So dia mesti ada mubtada. Mesti ada mubtada, dia mesti ada khabar. Sebab dia adalah jumlah ismiyah. Okay. Okay. So dia mesti mubtada. Ada khabar.
Baik. Kita panggil Kak Zuraidah. Ya, saya. Daripada perkataan dekat atas ni, buat satu jumlah. Mana mubtada, mana khabar? Al-Baitul. Al-Baitu. Al-Baitu. Baitu. Okey. Al-Baitu. Sebagai apa? Mubtada lah. Okey, Al-Baitu mutada. Jamilun. Okey. Khabar. Kat sini, arti dia? Rumah itu cantik. Rumah itu cantik. Okey. So, kenapa kita tak jadikan, kita letak alif lam? Mutada ada alif lam yang kau faham lah. Betul lah tu. Okey. Khabar ada tanwin. Okey. Okey, jadi kita, okey, baik, tengok dekat sini ya. Kita sebab kita nak cerita pasal ni. Kita nak cerita pasal rumah itu. Kita nak cerita pasal rumah yang kita cakap ni. Okey, rumah itu, rumah tersebut. Lepas tu kita ceritalah apa cerita tentang rumah tu. Jamil. Okey. Baik, mumtazah. Okey, summaman. Okey. Selepas Kak Zuraidah. Saya pula. Kak Zaidah. Okey. Okey, Ustaz Perkataan yang ada ni tau. Jangan ambil lain. Yalah. Dia tak boleh tambah hazah. Tak boleh Tak boleh. Hazah, okey. Boleh tambah hazah kalau nak. Tapi dengan perkataan yang ada ke atas. Hazal masjidu kabirun. Jahid, mumtazah. Masya Allah. Okey, Masya Allah. Baru faham. Hada al-masjidu. Masya Allah. Masya Allah. Kabirun. So, hada al-masjidu dia kena jadi sebagai apa? Mubtada. Okey. Kabirun tu. Kita jadikan sebagai khabar. Okey, cantik dah. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa arti dekat hadal masjidu kabirun? Masjid ini besar. Masjid ini besar. Mumtazah. Baik. Summaman. Siapa? Ummu Anisah. Baik. Perempuan, kalau boleh perempuan ingatlah nama perempuan ni selepas siapa ya. Sebab saya nak patah balik nanti bukan takut masa kita ambil. Okey, seterusnya. Okey, ambil. Nak tambah zalika boleh, nak tambah hadza boleh. Tapi dalam kategori kena ambil juga perkataan yang ada dekat atas tu. Okey, teruskan. Puan Ummu Anisah. Terputus apa dia? Zalikal qalamu. Zalikal qalamu mubtada. Jamilun. Okey. Ambil Jamil juga. Okey. Kalau nak lain jadidun. Perkataan kat sini je. Kat sini dulu. Jangan ambil tempat lain. Okey. Mumtazah. Tarjim ni. Jamilun lah. Hafsah menyesal ke? Pen itu cantik. Ya, pen itu cantik. Okey. Summaman. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Apa ya? Al-baitu ba'idun.
Al-baitu ba'idun. Naam. Rumah itu jauh. Rumah Mumtaz. itu muntada, ba'idun, khobar. Okey, cantik. Cantik, Terima kasih cantik. Ustaz. Al-baitu ba'idun. Okey. Sumaman? Akak ya Ustaz. Ya, kot. Ya, ya. Tak bawah sikit Ustaz. Tak nampak tu. Nanti sekejap. Saya tengok betul lah tu, akak lah tu. Betul lah kan. Okey. Bawah Ah, sikit. bawah sikit tak nampak. Okey. 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 Yang tadi apa yang dah siap ya? Al-masjidu ba'idun. Dah ada ke buat? Tak ada Kak, tak ada. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu Al-masjidu. jauh. Masjid jauh. Dari cantik. Okey. Alhamdulillah. Al-masjidu ba'idun. Okey. So. Summa man? Saya Ustaz. Okey, silakan. Semua orang dah ambil ayat saya nak buat. Sekejap Okey. Ada lagi tu. Okay. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Tarjim? Dan itu patah. Itu patah. Cantik. Okay. Okay. Siapa lagi? Ada lagi kan? Kalau sudah ya. Okey. Masjidun kabirun. Ada dah. Qalamun jamilun. Boleh? Boleh je. Baik, sekarang ni kenapa akak sebut qalamun? Dia sebagai apa dalam ayat? Sebab kita ada al-qalamu. Al-qalamu Jamilun. jamilun. Seperti dia terjemahkan. Dan itu cantik. Boleh je tambah hadza kan. Kalau kita kata hadzal qalamu jamilun. Pen ini cantik sebab ada tadika. Pen itu cantik. Kan? Kita kata hadza. Tambah kata ni. Hadzal qalamu jamilun. Pen ini cantik. Okey. Siapa lagi? Saya Ustaz. Okey Kak. Zalikal masjidu ba'idun. Zalikal masjidu ba'idun. Naam. Zalikal masjidu ba'idun. Tarjim. Masjid itu jauh. Okey, baik. Zalikal masjidu ba'idun. Mumtazah. Okey. Okey. Baik. Apa lagi?
Han. Hani. Ustaz Nurhani. Okey. Cik Wan dari. Kak Kak ni Lepas Cik Wan. tu Pak Mahani. Kak Mahani lepas Saya. tu Okey. belum lagi Oh, Kak. belum. Oh, semangat Kak Mahani. Okey. Okey, Kak Roseda tolong tutup mic. Okey. Kak Ani Cik Wei. Kak Ani Cik Wei. Saya Ustaz. Ah. Oh, Allah. Al-baitu kabirun. Tanda soal Ustaz. Al-baitu. Kabirun. Boleh ke? Boleh ke Tak al-baitu boleh ke kabir Ustaz? ada soal? Adakah rumah itu besar? Tak ada. Tak boleh. Al-baitu. 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 Kita jadi Al-baitu. Betul Ustaz? Al-baitu kabirun. tak, Boleh? dia tak jadi macam tu. Azalikal baitu. Dia akan jadi macam tu. Haza. Azalikal baitu. Azal baitu. Azalikal baitu. Oh, azalika. Akak kena kata Azalikal baitu kabirun. Betul tak? Betul Okey. gitu. Okey, azalikal baitu. Adakah rumah itu besar? Naam. Mesti ada nak Betul lah, jawapan lah. Betul. Okey. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama Kak. Azalikal baitul kabir. Azalikal baitul kabir. Boleh, tak ada masalah. Okey. So, kena ada jawapan je lah. Cuma tinggal lagi orang yang dengar tu kena jawab lah sebab dia soal kan. Tapi azalika ni dia tak sengkang macam ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni tulisan dia. Nak tulis dia sambung dia tak terpisah. Azalikal baitul kabir. Okey, summa man. Saya Ustaz. Kak Mahani. Okey, Kak Mahani kita. Okey Kak, naam. Okey. Hazal qalamun maksurun. Boleh hazal qalamun, boleh ada al-qalamun Al-qalamu. Okey, hazal qalam. Pelajar hazal qalamu. Okey. Hazal qalamu maksurun. Naam, hazal qalamu maksurun. Hazal qalamu. Tarjim. Oh, makna dia. Pen itu patah. Pen itu patah. Pen inilah hazal Pen kan. ini, okey, sorry. Salah lagi. Okey, sama cantik. Yang penting kita dah berani buat perkataan itu dah ayat dah itu dah baik dah untuk saya. Ya. So yang penting tu kita ada berani-beranilah. Nanti macam inilah cara yang perempuan ni kita latihan saja. Kan? Macam inilah perempuan akan buat. Apa tu? Okey, macam inilah cara yang perempuan nanti buat latihan dekat rumah. Perempuan ada perkataan-perkataan yang kita dah belajar dalam buku tersebut. Ambil perkataan-perkataan tu, cuba buat ayat, cuba buat untuk kita mula bertatih-tatih lah. Bercakap, menulis. Okey, baik. Sumaman, Kak Kamalia Dah penuh dah Ustaz ayat dia. Buat je. Buat soalan macam ni pun boleh. Azalikal qalamu maksurun. 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 Adakah pen ini patah? Saya pula terjemah pula. Betul. Okey Ustaz. Dah biasa kan, sebab kita dah biasa sebut je, kita dah dalam kepala kita dah bermain dah ayat tu. Okey, tak apalah. Okey. Ya, Azalikal qalamu maksurun, adakah pen ini patah? Adakah pen itu patah? Okey. Okey, cantik. Okey, macam itulah saya latihan dia lah. Bila kita baca buku ni, inilah ya.
So sekarang kita bincang pula macam mana perkataan itu dibina. Kalau kita tengok dekat sini macam saya sebut pada pertemuan lepas, ini semua dibina daripada asal kata, daripada asal kata yang kita belajar dululah, asal kata 3 huruf apa semua tu. Ya. So saya ulang balik kat sini, macam mana perkataan 3 huruf itu dijadikan sebagai yang mana kita nak jadikan dia sebagai khabar. Okey, khabar. So, kita boleh guna dia dalam bentuk isim fa'il, satu. Okey. Dalam bentuk isim maf'ul, satu. Dalam bentuk sifah musyabahah, satu. Okey, baik. So, macam mana pun, kita boleh create sendiri tak? Ya. Apa ni, untuk dia jadikan sebagai khabar. Kita kena tengok ni, ialah sebab tu dalam buku kita ni, dia ajar kita perkataan-perkataan yang macam sama. Contoh, saya buat contoh kan. Okay. Ada perkataan, kalau kita tengok, yang macam ni juga. Okey, saya nak tunjuk kita. Isim fa'il. Perempuan kena beza ni Perempuan tengok dekat sini. Saya ambil perkataan ini Sini. Okey. Cuba perhatikan ini, perkataan ini. Qadim. Kan qadim dengan qadimun. Qadimun dengan qadimun. Okey. Kak Zuraida, apa arti qadimun? Lupa lah Ustaz. Okay, siapa boleh bantu? Mana kodi? Lama. 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 Okey. Lama Okey, tengok eja lama macam mana? Qadimun. So kalau kita kata qadimun, apa erti qadimun? Dia guna si. Ya, sebelum ni. Okay. Ini beza ni Ni saya nak tunjuk yang ini. Tengok perkataan ini. Ya. Okey. Okey, saya tunjuk ni. Okey. Perhatikan baik-baik perempuan ya. Okey. Bezakan perkataan ni dengan perkataan ni. So sebab itu saya suruh kita sebut betul-betul. Sebab dia macam sama tapi tak sama. Ya. Tapi tak sama. Jangan kita sembarangan. Okey. Sebab tu kita kena tahu apa bentuk Orang dia. yang lama. Okey. Kalau qadimun erti dia apa? Qadimun. Erti dia dekat sini ialah Orang yang lama. bukan. Akan datang. Erti dia lah akan datang. Okay. So ini beza dia pula. Jauhnya faham daripada yang sebelum ni. Okey. Sebab itu saya kata, boleh tak kita nak ambil mana-mana perkataan jadi untuk kita buat macam tu? Tak boleh. Dia kena tengok orang Arab punya teks. Jadi kita kena, sebab tu kita kena biasakan buku kita tersebut. Kan? Nanti kita habis lah. Bila kita jilid 2, jilid 3. Yang sebenarnya perempuan ni, kalau perempuan belajar kat tempat lain, dia tak ajar tau benda-benda macam ni. Perempuan belajarlah kitab ni kat mana pun. Dia tak akan ajar perempuan benda ni. So, kita tengok dekat situ macam kita kata
Okey. Ini bezalah. Ni artinya akan datang. Contoh kita kata sa'azuruka fi sanatil qadim. Fi sanatil qadim. Okey. Contoh dia kata saya akan ziarah awak pada tahun depan. Tahun akan datang. Macam tu. Fi syahril qadim, pada bulan depan. Fi usbu'il qadim, kan, pada minggu depan. So akan datang lah. Akan datang. So beza dia perkataan qadim dengan qadim. Ya. So begitu juga macam kita kata, kan, kita pernah dengar perkataan aziz. Pernah dengar perkataan aziz? Rahim. Pernah. Kan, kita tengok perkataan-perkataan tu macam perkataan rahim, aziz, kan? Ya. Itu semua datang daripada bentuk sifah musyabahah. Ya. Rahim, ra, ha, ya. Okay. Rahimun, kan? Rahim. Jadi rahim ini, ya, kita boleh tak kata-kata orang yang penyayang tu rahim bunyi isim fa'il? Tak boleh. Okey, tak boleh. Kita tak boleh kata rahimun. Tak boleh. Kita kena guna, orang Arab guna rahimun. Okey. Sebab kat sini, kita tengok kat sini, dua-dua sifat musyabahah dalam bahasa kita memberi makna yang juga. Okey. Orang yang, dua-dua orang yang lah. Kan, kalau orang-orang lah. Kalau bukan orang, hilang lafaz orang tu. Kan? Okey. Okey. Macam qadim. Lagi apa lagi perkataan? Kabir. Ya, kabirun. Ya, baridun. Jamilun. Boleh tak jamilun? Tak boleh. Kita kena jamilun. Okey, itulah di antara. Cuma tinggal lagi dia ajar kita lah bentuk-bentuk secara tak langsung sifat-sifat atau kata-kata yang boleh jadi kita jadikan khabar, kan, melalui 3 jenis pembentukan perkataan. Kan? 3 jenis pembentukan perkataan. Nanti kita akan jumpa lagi lah, banyak lagi. Okey, baik. Saya rasa itu Tadi kita yang orang yang sayang tu apa tadi? Penyayang Kalau lah. dia bukan rahim, dia jadi apa? Macam mana? Ulang. Maksudnya kalau orang yang penyayang tu, kita tak Kalau panggil bukan orang, rahim kan? Okay, kita panggil rahimun. Panggil apa? Rahimun. Itulah perkataan rahimun tu. Ni. Sama lah, maksudnya sama. Benda yang sama. Sifat jugalah. Kita guna sifat musyabahah juga. Okey. Tapi dia tapi sifat musyabah. Kita tak boleh guna yang juga, arti dia yang juga kan. Tapi kalau macam kita kata tadi, sekejap tunjukkan sikit. Dia macam maridun ke Ustaz? Betul, sama macam maridun. Kan? Sama macam maridun. Okay. Maridun, maridun. So banyaklah perkataan kalau kita go through tu, kita akan jumpa. Nanti akan datang kita jumpa lagi banyak lagi. Macam kita kata talibun. Okey. Guna perkataan talibun kan. Kita faham ni ni saya nak ringkaskan ni, kita dah faham ni, saya nak pergi step baru ni sekejap. Macam kita kata kat sini, ya. Buat contoh. Kan? Kita tahulah pembentukan tu. Kita ambil lah ni. Saya nak ambil lebih kepada tumpu kepada 2 benda ni, iaitu sifat musyabahah dengan isim fa'il. Ya. Sifat musyabahah dengan isim fa'il. Saya nak nampakkan kita perbezaan pembentukan. So sebab itu yang kita belajar sebelum ni, saya ajar kita asal kata. Tapi kadang-kadang orang dia tak sabar-sabar nak dapatkan perkataan-perkataan banyak kan.
Ya, jadi kita kata kita kena belajar step by step. Kita memang tak boleh nak terus lompat-lompat. Memang belajar bahasa Arab memang kena step by step. Okay. Baik, contoh kita kata tadi, dia misal kita kata pelajar kan. Okey. Apa asal kata belajar? Okey, siapa boleh beritahu saya asal kata belajar? Darosa Ustaz. Darosa. Okey, baik Kita tengok dekat sini Okey, kita faham dah darosa. Okey, kalau kita kata pelajar, orang belajar kita kata apa? Talibun. Kan beza tu. Okey, kita tahu dah asal kata dia darosa, betul dah, tak salah tu. Itu belajar, itu kata kerja. Tapi orang Arab tak guna kata kerja darosa tu untuk bina perkataan sebagai pelajar. Tapi pengajar dia guna. Ni kena faham baik-baik. Okey, contoh perkataan kita kata darosa tadi. Darosa arti dia belajar. Okey, betul. Tapi kita kata okey, kita boleh kata tak darisun ini daripada perkataan ini. Isu dia adalah orang Arab tak guna. So kita tak boleh panggil kata pelajar itulah darisun. Okey, kalau kita tak perkataan talaba, so ini yang sebenarnya salah lah. Salah. Tak betul ni. Ni ingat. Okey, darisun. Tapi kalau kita buat contoh, kita guna perkataan macam kita sebut tadi, kan? Cuba tengok perkataan talaba. Dalam kamus, cari perkataan talaba. Talaba yatlubu. Kan? Talaba yatlubu. Okey. Yatlubu. Kan? Isim fa'il dia talibun. Talaba yatlubu talibun. Kamu muka surat berapa talaba? 208. 208. Baik. Okey. So menuntut. Nampak tak perkataan menuntut? Okey. Dia tak ada cakap belajar. Okey, dia menuntut ilmu, dia menuntut dari seseorang ilmu tersebut. Tu dia mencari lah maksudnya. Menuntut. So dekat sini dia beza dengan perkataan darosa. Darosa kita boleh kata pula, kan? Dalam masa yang sama darosa tu kita boleh guna pula perkataan mudarris. Nanti bab mudarris ni kita akan belajar lah. Okey. Bab mudarris. Mudarrisun. Ni kita akan belajar nanti dalam satu bentuk yang lain. Tapi yang ini boleh terima pakai pula. Kita akan belajar lah Yang ini kita tinggal dulu. Saya tak nak perincikan lagi mudarrisun. Fahamkan bentuk-bentuk saja dulu. Mudarrisun. Okey. Bezanya dia ada sabdu lah. Nanti kita akan belajar bab ni. Okey. So tapi yang ini boleh. Kan? Talaba yatlubu talibun. So kita pernah juga panggil sama juga dengan perkataan ini. Tapi ada satu perkataan nanti kita akan belajar lah. Dia panggil satu bentuk lagi perkataan dia panggil rubai. Mudha'af rubai. Mudha'af. Bukan, mudha'af rubai. Okey, nanti mudha'af rubai kita akan belajar tu. Baik, tak apa. Kita ambil yang ni dulu. So, penuntut kita tak boleh kata darisun. Ana darisun. Saya pelajar di sekolah ini. Okey. So, nak fahamkan kita isu dia ialah bukan semua perkataan. Sebab itu dalam buku kita ni dia akan ajar kita bertatih-tatih untuk
apa panggil? Membentuk perkataan tersebut. Membentuk perkataan tersebut. So kita kena biasalah tengok Al-Quran. Al-Quran tak guna rahim. Al-Quran guna rahim. Kan? Kita biasa baca Al-Quran, kita akan nampak ni. Oh, ini isim maf'ul. Oh, ini fa'il. Okey. Okey. Saya bawa contoh Al-Quran dululah. Kan? Saya bawa contoh Al-Quran supaya kita dapat pelajari itu dengan baik nanti insya-Allah. Okey. Contoh kan? Okey. Okay, perempuan tengok dekat sini antara bentuk-bentuk perkataan yang boleh dibentuk. Okey, perempuan tengok kat sini. Tengok perkataan ni. Apa bentuk dia? Sirah apa ni? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Tengok isim fa'il. So kita okey. Dia tak akan guna malikun. Dia tak akan guna macam tu. Okey, Al-Quran guna malik. Okey, kita guna malik. Okey, macam tu. Baik. Yang ini sirah apa? Bentuk apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Okey. Inilah dia. Yang kita sedang belajar. Lama-lama perempuan akan nampak, oh ini fi'il, ini lama akan nampak lebih jelas. Okey. Ini apa dia? Isim fa'il. Isim fa'il. Okey, mumtazah. Masya-Allah, alhamdulillah. Nampak tak? Kita makin nampak benda ni. Ni. Apa dia? Bentuk apa dia? Sifat musabahah. Enam. Okey. Masya-Allah. Perempuan dah nampak dah ni. Tengok Kita belajar sikit-sikit kita nampak lah. Okey. Antara lain perkataan kan? Okey. Kalau kita tengok contoh perkataan. Ada perkataan yang boleh kita bentuk dua-dua pakai. Sifat musyabahah pakai. Ini saya nak buangkan tentang apa panggil isim maf'ul ya. Kita pakai sekarang dua benda je. Sifat musyabahah dengan sifat musyabahah dan terus. Okey. So contoh, ni perkataan lain pula. Kalau kita tengok dekat sini, kita bentuk daripada isim fa'il. Perkataan alim. 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 Boleh juga ada perkataan yang dia guna dalam bahasa Arab, guna alim. Dia guna dua-dua. Sorry. Lam. Ni. So, sekarang buang yang ni, warna ni buang dulu untuk kita nampak. Okay. So, saya concentrate yang ni.
nampakkan kepada kita tentang perkataan yang kita sebut tadi. So, ada bentuk perkataan tersebut, dia dua-dua diguna. Kan? Contoh kita kata, dia tu alim. Dia tu alim. Alim. Kan? Huwa alimun. Kan? Dalam Al-Quran, kita boleh jumpa juga. Saya cari perkataan tu. Kalau ada jumpa. Contoh dalam surah Al-Jin. Tu betul surah Al-Jin. Okay, kita buat apa? Kita ada Al-Quran. Buka Al-Jin. Okay, saya tunjuk Al-Jin. Kita akan jumpa perkataan alim. Okay. Okay, perempuan tengok kat sini. Tengok ni. Alim. Nampak tak? Satu. Okay. Alimul ghaib. So, alim tu ada pakai. So, alimun pun ada juga. Kan? Alimun khabir kan? Kan? Okay. So, yang point dia dekat sini perempuan. Ya. Okay, contoh alim. Dalam Al-Baqarah tu kan? Dalam Al-Baqarah. Ayat 30 tu kan? Okay. Kita tengok Al-Baqarah. Tengok kat sini. Satu lagi. Okay. Apa kata di sini? Okay. Dua-dua itu, nampak tak dekat sini? Point dia. Pelajaran yang sini. So, ada perkataan yang boleh bersesuaian. Okay. Okay. So, ada perkataan. Ini saya kosongkan dulu. Ini kita baca coding tadi. Coding saya dah buang saya tambah ni. Okay, baik. Tak apa. Bismillah. So, ada perkataan yang orang Arab guna dua-dua bentuk isim fa'il dan juga sifah musyabahah. Okey, ada perkataan mereka hanya guna daripada bentuk isim fa'il saja. Mereka tak guna sifah musyabahah. Ada perkataan yang mereka guna hanya sifah musyabah bukan dalam bentuk isim fa'il. Boleh faham tak, perempuan? Ini pelajaran yang kita belajar ni, yang kita bincang tu tentang ni ya tadi. Perkataan yang kita belajar tadi Darus Salis lah sampai Darus Salis lah seluruhnya antara pelajaran. Boleh faham tak? Pening Ustaz. Siapa yang tak pening cakap? Siapa yang rasa dia faham? Ustaz, perkataan alim tadi, dia bermaksud sama ya, walaupun dia menggunakan satu sifat, satu menggunakan isim fa'il, tapi maknanya sama. Bukan maksudnya alim tadi kita kata orang yang mengetahui. Ya. Kalau alim tu yang mengetahui, macam Allah pun kata dia mengetahui kan? Tadi kita baca surah. So, tapi Allah tu kita bukan kita boleh dia letakkan dia sebagai orang. So, ada perkataan yang saja. Yang mengetahui. So, alim ni, apa beza alim dengan alim? Ni, apa beza alim dengan alim? Ni kita kena tahu dekat sini. Dekat sini, kat sini ini lebih tinggi, lebih
alim daripada alim ni. Maksud dia macam tu. Alim ni, alim yang ada ni sifat musyabahah ni lebih tinggi daripada alim. Okey, contoh kita kata Allah kata alimul ghaib. Dia dia maha mengetahui, dia mengetahui tentang hal ghaib. Kan? Kemudian dia kata bila dia sebut huwal alim, dia yang maha mengetahui. So dia lebih tinggilah. Dalam bentuk perkataan tu nak menunjukkan, contoh kalau saya kata kita katakan Ahmad alimun. Ahmad seorang yang pandai. Kan? Dia lagi satu perkataan dia panggil okey. Tapi bila kita nak kata akan tetapi lakin aliyun, kan? Ali pula a'lamu minhu. Kita guna a'lam. Dia guna a'lam lebih lah. Dia panggil tu satu isim juga lah. Tak apalah, itu kita akan belajar. Tapi cuma tinggal lagi kita tengok yang ini. Kita nak bezakanlah antara penggunaan kalau ada dua. Kan? Alim dengan alim. Kan? Nak membezakan ini lebih daripada yang ini. Itu. Ustaz, isim fa'il dan sifat musyabahah ni dia sebagai nakirah, dia tak akan boleh kepada makrifah, kan? Tak, boleh? Boleh? Boleh. Boleh? Okey. Boleh Kalau semua macam tu. kalau nak pergi makrifah macam mana? Sebab dia kalau jadi dia kalau macam sebagai nakirah. Kalau nak baik. Okey. Macam mana? Letaklah alif lam. Jadilah makrifah. Okey. Yalah, kalau sebab makrifah kita memang maksudnya kita nak bina ayat tu lah. So kita kata situ al-alimu, kan? Orang yang pandai tu, orang yang alim tu, orang yang pandai tu. Kalau kita kata contoh, sekarang ni kita nak jadikan dia sifat. Kan? So kita kata huwa alimun. Dia seorang yang alim, seorang yang pandai. Al-alimu, orang yang alim itu, kan? Dia sebutlah apa belakang dia. Orang yang alim itu, al-alimu, orang yang alim itu apa? Okey. Al-alimu kan? Al-alimu lah. Kalau al-alimu. Okey, baik. Al-alimu saja. Yang ini kalau kita kat sini alimun, yang ini kita akan letak dekat Allah SWT. Betul. Ya. Mana al-alimu kalau kata al-alimu dengan alimun. Okey, contoh tadi kita kata kita tengok kat sini kita sebut tadi okey. Kan? Ini al-alimu. Okay, kita nak jadikan dia sebagai apa dia? Mubtada, kan? Al-alimu. Al-alimu kabirun. Orang yang apa panggil? Yang pandai tu besar orang dia. Kan? Al-alimu kabirun. Terima kasih Ustaz. Okay. Boleh faham ni? So, kalau kita nak ceritakan pula, dia sama je prinsip. Tapi sekarang ni, okay, kita nak fahamkan kepada kita yang mana sifat. Kita tengok dekat sini yang kita belajari sebelum ni lah. Macam sifat, ini semua kita boleh jadikan sebagai jadi sebagai khabar. Sama je lah macam talibun, kan? Kita kata talibun. Contoh. Kita belajar, kita sebut. Okey, muka surat 16. Surat 16, perempuan buka muka surat 16, saya buka muka surat 16.
Okey. Kamu perhatikan ni. Ni, yang kita bincang ni tau. Talibun. At-talibu. So, Aliun talibun. Ali merupakan seorang pelajar. Kan? At-talibu, pelajar itu, kan? Jalisun. At-talibu jalisun ala kursi. Kan? Pelajar itu duduk di atas kerusi. Okey. Macam-macam boleh buat ni. At-talibu jalisun alal kursi al-maksuri. Pelajar itu duduk di atas kerusi yang patah. Boleh faham tak ni? Sunyi je ni. Sini kita tengok fakirun. Kita takkan guna fakirun. Kita takkan guna. Sebab Arab tak guna. Kan? Okay. Lagi apa perkataan? Kita takkan guna jamilun. Ba'idun. Tak ada. Ba'idun. Sebab itu beza bila kita sebut tu bezakan tentang yang pendek panjang tu. Ini at-tajiru. Tajiru. Bentuk isim apa? Isim fa'il. Kan? Daripada pembentukan isim fa'il. Kan? Marid daripada bentukan isim fa'il. Tawil daripada bentukan isim fa'il. Qasir sifat musyabahah. Kan? Ni. Bentukan sifat musyabahah. Ajar ni semua ni 18 20 21. Okey, lepas ni kita masuk haraf jar minggu depan. Tapi kena faham ni dululah. Kalau tak faham nanti bila kita masuk dia sukar sikit lah. Boleh je, tak masalah. Boleh faham tak? Seorang je faham, yang lain saya tak tahu faham ke tak. Tak, dia sebenarnya bila diterangkan tu faham. Tapi bila cakap okey ada yang isim fa'il, ada yang tak ada ada yang tak ada dia sifat musyabahah macam jadi confuse kat situ lah. Macam kita jadi macam tak tahu nak decide yang mana satu macam tu. Okey, sebab kita tak boleh buat decision. Saya pun tak boleh buat decision, siapa orang pandai pun tak boleh buat decision. Kenapa siapa yang boleh buat decision? Bahasa tu sendiri. So, okey, macam kita sebut tadi. Tu jadi confuse kat situ lah sebab kita kurang mufradat lah kot macam Ustaz cakap kan. So jadi confuse kat situ lah kot. So point dia dekat sini nombor 1, saya nak beritahu kat kita bagaimana perkataan itu dibentuk. Okey, kita dah faham dah macam mana pembentukan fi'il. Betul? Kita jelas tentang pembentukan fi'il ni. Kan? Okey, empat fi'il ni kita jelas. Okey, sampai kita dah tak ada keraguan dah. Okey, so baik. Kita dah tahu dah tentang macam mana pembentukan masdar. Jelas. Sebab ini memang kena refer kat kamus. Kan? So, baik. Bila tentang isim fa'il ni, dia boleh dibentuk daripada perkataan-perkataan yang macam ni. Kan? Perkataan-perkataan daripada asal kata ni. Okey? Okey. Macam kita kata, kasirun, kan? Mana ada orang, kita tak boleh kata orang huwa kasirun, tak boleh. Kasirun. Dialah orang yang memecah, orang yang pecah, tak ada.
Tak diguna macam tu. Orang Arab tak gunalah. Okay. Macam kita nak kata ini pelajar baru. Ini adalah pelajar yang baru. Hadza talibun jadidun. Tak apa, nanti kita akan belajar tu sebab tu. Tapi isu dia dekat sini lah, memang tak boleh, kita tak boleh. Saya pun dulu memang confused juga benda ni. Tapi saya kena terangkan sebab kalau saya tak terangkan, nanti boleh je kita ambil perkataan. Tapi kita tak nampak macam mana perkataan itu dibentuk. Dari segi pembentukan insya-Allah lah boleh lah sebab tahulah kalau isim fa'il dia ada alif. Macam Lepas huruf pemilihan, pertama. macam pemilihan Isim perkataan. maf'ul ke sifat musyabahah. Kita dari segi pembentukan tu tahu. Tapi dalam segi apa cakap tadi yang saya sebut pemilihan perkataan, memang kena tengok orang Arab. Itu memang kena tengok orang Arab. Memang tak ada jalan. Tapi poin dia dekat sini. Kita boleh faham kalau bisa kata bila kita baca Al-Quran dan sebagainya, kan? Kita boleh nampak dah benda-benda tu. So kita pick up lah dari situ. Oh, Arab guna ni, Arab guna ni, Arab guna ni. Macam saya sebut tadi, kan? Okay, kita kata orang Arab guna boleh guna alim, boleh guna alim, kan? Kita tahu, jadi benda tu ada. Jadi pemilihan tersebut, kalau orang Arab kata ada, kita kata ada lah. Macam, okay. Ni tengok kat sini. Kata ni, apakah pembentukan dia? Isim fa'il. Al-kafir. Al-kafir. So, ya nun tu jamak je. Ya nun tu jamak. Okey ni, perkataan ni. Ni, perkataan ni. Isim fa'il kan? So, kita boleh tak zalim? Kita carilah. Kalau orang Arab ada guna, kita gunalah. Adalah perkataan tu, kita guna. Bina. Tak ada, tak ada. Tapi kalau nak tengok benda tu yang sebenarnya, kena tengok kamus lebih besar lah. Kamus kita ni mungkin kecil kan. Tapi at least kita ada satu basic. So sekarang ni kita nak ada basic. Macam rahim, kata rahim ni. Nampak tak? Ar-Rahim. Ni ada. Okay. Macam ni diorang bentuk. Okay. Kita tengok lagi. Ini perkataan ni. Apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Nampak tak? Bila kita nampak, kita akan nampak banyak. Kita akan nampak banyak. Batil. Tak. Ni, perkataan ni. Nampak tak? Isim fa'il. Okay. Poin dia ialah dia dibentuk tu. Pembentukan macam, dia bentuk macam ni. Khasyi'in. Ustaz. Ya, Kak. Yang saya tengok kat sini lah isim fa'il kat dalam Quran ni, makna bila ada tanda alif kecil tu, itu isim fa'il. Tak. Okey, akak tengok dekat sini. Bukan. Dia mesti ada alif lah. Macam mana pun mesti ada alif. Macam mana pun dia mesti ada alif. Tapi akak tengok huruf pertama dia, huruf asal kata mesti baris atas. Syarat dia, huruf asal kata baris atas. Huruf kedua asal kata baris bawah. Alif tu tetap ada. Tapi akak tengok semua. Semua yang ini, huruf pertama dia semua baris atas. Lepas huruf pertama dia ada alif. Tak kisah huruf alif kecil ke alif besar ke, tak kisah. Lepas tu huruf kedua dia, asal kata tu baris bawah. Yang dia kecil besar tu dia panggil khat. Okey, tulisan dalam Al-Quran tak samalah dengan tulisan dekat luar. Macam mana kita tulis buku dan sebagainya.
Sebab tu dalam buku kita zalika tu tak ada alif. Kalau kita tulis tak ada alif. Tapi bila kita sebut ada alif. Sebab Al-Quran sebut tu ada alif. Ustaz, adik kecil tu ada function dia juga ke? Yang maksudnya kita tak tahu lah, macam contoh wadduha kan? Isim kan selepasnya macam apa wal aqsam tu wadduha maknanya isim tapi dia ada adik kecil kat belakang tu. Ada fungsi. Ada fungsi dia lah. Dia panggil maksurah ke. Dia ada macam-macam lah. Dia ada macam-macam alif tu punya fungsi. Nanti kita akan pelajari juga insyaAllah. Sebab tu saya tak masuk lagi. Sebab yang saya kata tu ingat tak? Saya kata saya tak masuk huruf illah. Ya. Asal kata huruf illah. Asal kata huruf illah. Ya, sebab alif tu kebanyakannya dia duduk di atas huruf illah. Huruf ya, huruf wa, huruf wa. Ya. Dia panggil manqus dengan maksur. Nanti pening tak mau. Tapi kita mau pening. Nama dia pun tak boleh. Okey, tak mau. Kita tak mau pening-pening dulu. Saya ambil ajar kita yang standard dulu. Yang kita memang dia banyak. Sebab yang ada huruf illah ni tak banyak. Tapi adalah. Kan adalah. Dia ada. Tak adalah Ustaz kan kita baca kita wadduha mana kita kata wa tu wal qasam lepas tu mesti isim. Tapi kenapa isim dia tu belakang tu ada varian ada alif macam tu lah. Jadi bila kita baca tu jadi kita macam tertanya-tanyalah juga Ustaz. Betul bagus lah macam tu. Kalau tertanya bermaksud kita ada beri perhatian lah yang kita nak ambil berat dalam Al-Quran. Kan? Itu tak ada masalah. Cuma tinggal lagi kalau kita tahu okey. Kita tahu ini sebelum level saya lagi untuk bincang belajar lagi. Tapi kita mungkin pening sikit lah kan. Tapi yang penting dekat sini lah kenapa saya tak beri sebab dia huruf illah. So yang kita nak belajar lah huruf yang normal ni dulu. Ya. Ya Ustaz saya tahu sebab saya pun tak nak juga sebab mungkin cuma setakat tertanya sajalah. Mungkin nak belajar ni mungkin macam Ustaz sebab saya tahu Ustaz dah bagi tahu berat. Masa sekarang kita tak boleh nak terima. Yang ni sekarang pun pening lagi kan. Tak apa. Yang penting sekarang ni kita dah tahu dah. Saya harap kita faham tentang macam mana pembentukan isim fa'il kan. Dan kalau kita nak pilih perkataan tersebut untuk kita guna, so kita kena refer dekat, pertama sekali kita refer dekat Al-Quran lah. Al-Quran ada guna, so kita guna. So kalau itu nombor satu yang biasa kita ada buku-buku kalau kita ada buku-buku doa ke, buku-buku hadis macam kita ada buku Hisnul Muslim tu contohnya. Atau kita baca buku mana-mana buku yang ada ayat-ayat atau perkataan-perkataan contohnya. Kan? Kita tengok dekat situlah macam mana orang Arab guna. Macam itulah cara dia. Kita tak boleh nak orang cakap create sendiri, pilih sendiri dan jadikan benda tersebut. Tak boleh. Boleh faham perempuan? InsyaAllah Ustaz. Cuba lagi. Saya tahu dekat dalam grup kita ni ada, dalam kelas ni ada satu yang memang boleh mudah nak faham. Satu lagi memang dia perlu 2-3 kali ulang. InsyaAllah. Kak Zaidah pun sebelum ni dia dah faham dah. Saya lambat faham Ustaz. Saya lambat faham. Tak apa. Kan? Tapi yang penting dia, saya kena teruskan lah pelajaran. Saya tetap kena teruskan. Yang tak faham jangan risau. Dia akan datang juga kefahaman tu insyaAllah. Tapi penting dia teruslah berterusan. Okeylah perempuan, mungkin cukup sekadar itu dulu insyaAllah. Semoga memberi manfaat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan kita untuk meneruskan pengajian ni insyaAllah. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz. Sabar ajar kita orang.